أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah inayah, pertolongan hidayah. Allah kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini sekali lagi. Dapat sama-sama kita berkumpul, berhimpun di Dewan Baitus Salam ini tidak lain tidak bukan untuk kita menempatkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang berilmu dan juga beriman. Dan dengannya kita berharap dengan ilmu dan iman kita yang menjadi semakin kokoh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Ini semisal yang Allah nyatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam kehidupan duniawi ini cuma dua kumpulan manusia Allah tinggikan kemuliaan hidupnya. Itulah orang beriman di antara kalian dan orang yang dibekalkan ilmu pengetahuan. Maka kita senantiasa dianjurkan untuk tidak meninggalkan di pagi hari kita dengan zikir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah buat diriku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik serta terimalah amalan-amalanku. Fa insya-Allah malam hari penuh barakah ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alaih. Kata Abu Talha tadi, barang siapa ingin mendapatkan buku, stoknya telah pun ada, maka boleh dapatkan di gedung Baitus Salam, insya-Allah. Barakallahu fiik. Dan saya kira ini di antara kita panggil apa, pelaburan yang menguntungkan. Ramai di kalangan kita kadang-kala dia berkira-kira dengan pelaburan membeli kitab. Tapi sebenarnya hal tersebut selain daripada kita dapat memiliki emas, tapi dalam waktu yang sama dia merupakan peringatan yang sangat baik saat kita berjalan dalam rumah ataupun meletakkan di tempat-tempat yang baik, kita terlihat akannya. Moga-moga dia menjadi motivasi untuk kita selak walaupun satu dua muka surat. Sekurang-kurangnya kita dapat menyentuh fizikal, dapat melihat dan juga dapat membaca, yang paling untung dapat mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebelum kita sentuh kepada tajuk yang ke-64 pada muka surat 290 pada malam hari ini, suka saya nak minta maaf berkenaan dengan kesalahan bacaan ayat Al-Quran pada tanggal 13 November yang lalu pada ayat yang ke-18 dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di sana ada saya tertinggal beberapa perkataan dan saya tutup dengan in kuntum shadiqin. Maka ada berlaku kecelaruan dan juga kesalahan dalam ayat tersebut. Jadi minta ampun, minta maaf atas kekurangan dan kesalahan. Baik. Malam hari ini insya-Allah kita suka nak membacakan tajuk besarnya pada muka surat 290, doa ketika turun hujan. Doa ketika turunnya hujan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Maka nak bagi isyarat kepada kita, waja'alna minal ma'i min kulli syai'in hayy atau kama qala, apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, daripada air kami tumbuhkan hidupan. Maksudnya dengan Allah Ta'ala turunkan hujan, maka Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita kehidupan, kesegaran. Allah bagi makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan semisalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sebelum kita bacakan doa ketika turun hujan, saya nak membacakan beberapa potong ayat Al-Quran berkenaan dengan hujan, supaya kita semua sedia maklum, hujan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ini adalah sebuah anugerah, bukan musibah, tidak pula selamanya menjadi balak bencana. Baik. Jadi, semisal yang terdapat di dalam surah Taha ayat 53 dan 54, Allah Taala isyaratkan kepada kita, allazi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan.
Wa ja'ala lakum fiha subula. Dengan bumi tersebut sifatnya sebagai hamparan, mudah untuk kamu melakukan perjalanan. Ini baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita rasa sukar nak menempuh perjalanan kehidupan. Kemudian Allah Taala kata apa? Wa anzala minas sama. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan dialah Allah yang telah menurunkan daripada langit berupa curahan air. Fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Dan daripada turunnya air hujan tersebut, maka berlakulah dan terjadilah pelbagai jenis tumbuhan serta warna-warnanya. Jadi baik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pula kalau melihat kepada satu warna sahaja, kita akan stres. Dan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kita ini dapat melihat keindahan alam yang natural, yang semula jadi dengan pelbagai bentuk dan pelbagai warna. Kemudian Allah kata apa? Kulu war'au an'amakum. Makanlah, gembalalah binatang-binatang ternakanmu. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya yang disebutkan tadi merupakan pelajaran besar bagi mereka yang berakal sempurna. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nyatakan tadi berkenaan dengan dengan ayat Al-Quran tadi, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini sebagai hamparan dan Allah Taala turunkan hujan. Dan di sana Nabi SAW ajarkan kepada kita doa ketika turunnya hujan. Pun sebelum itu juga saya suka lagi nak menyambung pembacaan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah. Sekejap. Okey, kita pangkas sekejap. Sekejap. Kat mana dah hilang dah tadi. Okey. Alright, jumpa. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-32, Allah sebut siapakah Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan dialah Allah yang telah menurunkan daripada langit berupa air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah Azza wa Jalla menampakkan kebaikannya dengan mengeluarkan untuk kita hasil-hasil tanaman dan hasil-hasil tumbuhan sebagai rezeki untuk diri kita. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih. Dan baiknya Allah Subhanahu wa Taala Allah izinkan untuk kita, dialah Allah yang telah menundukkan bahtera bagimu, supaya bahtera itu boleh berlayar di lautan dengan kehendaknya. Wasakhkhara lakumul anhar. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Faham tak? Jadi kadang-kadang kita ni memang sukar nak berjalan di atas air, hampir-hampir mustahil. Tapi baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kepada kita akal untuk cipta satu kenderaan, bot, kapal, sampan dan semisalnya. Kemudian Allah izinkan kenderaan tersebut untuk berlayar baik di lautan ataupun di sungai-sungai. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Dan dialah Allah Taala yang telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang berlaku secara terus-menerus beredar. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menundukkan bagimu siang dan juga malam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tentang kehebatan, yang keduanya Allah nak cerita tentang kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi pada muka surat yang ke-sebelah, muka surat yang sebelah ayat 34, Allah bagi tahu lagi wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, apa je kau minta semua Allah Taala bagi. Dan Allah Ta'ala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita cuba hitung-hitung apa yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas kita, kepada kita, nescaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Punyalah banyak rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Namun begitu Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan ungkapan, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya sifat manusia itu sangatlah zalim dan suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat kita. Time susah cari Allah, time senang lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu lawan kepada kufur adalah syukur.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah berharap supaya kita ini meniti hari-hari kita dalam keadaan menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Jadi kita semua sedia maklum, alat syukur itu ada 3. 1 dengan hati, 2 dengan lisan, 3 dengan perbuatan. Jadi apa yang sedang kita lakukan di malam hari ini juga merupakan alamati syukur, tanda-tanda syukur. Di mana ketika ramai orang sedang mungkin berlibur, berhibur, cuti, holiday dan semisalnya, besok cuti lagi, tapi kita korbankan waktu kita untuk hadir ke majlis ta'lim dan juga majlis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala nobat kita sebagai orang yang bersyukur di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang jom kita pergi kepada isi kandungan yang sebenarnya, iaitu doa ketika turunnya hujan. Tadi beberapa potong ayat Al-Quran yang kita bacakan nak cerita hujan ini turun bukan kerana ada kuasa mistik, bukan kerana ada kuasa batu, hutan dan semisalnya, tapi Allah Azza wa Jalla yang mentadbir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Idza qala kun fayakun. Kalau Allah Taala kata jadi, maka jadilah. Jadinya Allah Taala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ajar kepada kita erti syukur yang berikutnya. Ketika mana ramai di kalangan kita turun sahaja hujan, dia mula mengeluh dekat Facebook. Aduhai, susah nak pergi kerja. Susah nak yalah, na'udzubillah, tak adalah minta ampun, minta maaf lah kalau yang bawa Grab, yang bawa Food Panda dan semisalnya, kadang-kadang dia sukar nak adapt keadaan tersebut kerana itu mungkin mata pencarian dia untuk mendapatkan rezeki. Pun begitu, sepatutnya kalau kita bekerja sebagai rider, bila turun hujan, kita sebenarnya terdedah kepada pahala, kita panggil apa? Pahala bonus. Yang kadang-kala ramai di kalangan kita ni mungkin dia mengepek ataupun dia mengomel, dia rasa mengeluh, tak puas hati. Kita sepatutnya jadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza nazara al-matar, apabila Nabi melihat hujan telah pun turun daripada langit dan membasahi bumi, yaqul, maka Nabi pun akan menyebut dan juga membaca doa apa? Sebut ramai-ramai, Allahumma sayyiban nafi'an. 3 kalimah sahaja yang sangat ringan disebut oleh lidah, tapi ramai di kalangan kita terlepas pandang. Sampai-sampai ada di kalangan kita ketika mana hujan turun tu, sama ada dia menikmati dengan jalan yang tak betul ataupun dia mengeluh. Jadi kita sepatutnya menjadi orang yang ketika mana melihat hujan membasahi bumi, ucapan pertama yang keluar adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi kalaulah kita ingat ketika kita menuntut di Baitus Salam di bangunan M Koba dahulu, kita dah pernah syarah dah sebenarnya doa berkenaan dengan turunnya hujan ini. Makanya kita ingatkan betapa pentingnya mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Ingat lagi tak? Alif sampai ya. Jangan sampai berganti di antara huruf sad menjadi huruf sa. Huruf sa. Ini keyakinan bagus, Masya Allah kan. Tapi tak apa. Kita memang dituntut untuk yakin. Tapi dalam bersamaan itu kita berharap juga dada kita lapang ketika dibetulkan. Gitu. Fama yuridillahu ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah nak bagi hidayah, Allah akan lapangkan dada dia untuk ditegur tambah-tambah dalam urusan agama Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa akan berlaku kalau kita sebut Allahumma sayyiban nafi'an menjadi Allahumma sayyiban nafi'an, bun? Kita tanya bun. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah buat aku janda yang bermanfaat. So, sayyib ni, gelak semua. Abang Farid bagi tahu. Abu Talha Amai tadi hujan. Tadi sayyib ke sayyib waktu hujan tadi? Sayyib, alhamdulillah. Kan, Abu Talha punya posting menyebabkan Malaysia bergegar seketika kan. Jari naik 3, satu kawan naik jari 1, satu naik 5 jari kan. Subhanallah. Baik, jadi sayyiban ini dia terguna untuk lelaki dan perempuan. So, kalau perempuan itu janda, kita panggil sayyiban. Kalau lelaki itu duda pun kita panggil sayyiban. Sayyib.
Sebab itu ketika kami dahulu menuntut di Arab Saudi, di antara persoalan yang sering ditanya oleh teman-teman hatta masyayikh, hal antum mutazawwij? Dah menikah ke belum? So kita biasalah, tak, budak Malaysia lambat sikit menikah. So kita kata lissa ya syekh, belum lagi. Maka guru-guru kami, kawan-kawan kami selalu sebut zawwajakallahu bikran wa thayyiba. Semoga Allah temukan engkau dengan anak dara dan juga si janda. Jadi gitu. Zaman tu berani amin. Zaman tu tak kahwin lagi. Zaman lah ni kita amin, pelan-pelan sikit lah kot. Kan, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu selingan sahajalah. Sebenarnya poin utama kita datang belajar pada malam hari ini, walaupun saya sangat yakin kalian dah tahu dah doa turun hujan ini, tapi yang saya suka nak ingatkan berkenaan dengan tata cara sebutan yang betul dan tepat. Kadang-kadang ramai di kalangan kita ada hanya sebatas soyib saja. So sepatutnya dia ganti dengan huruf sad dan bukan huruf sin, tidak pula huruf tha. Boleh? Jadi cuba sekali lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Barakallahu fikum. Jadi sahabiah yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di awal hadis disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan mula turun, baginda biasanya mengucapkan doa seperti di atas. Jadi sabda Nabi sayyiban ini kalau dalam dalam dia punya syarah adalah hujan yang banyak. Sayyib itu hujan yang banyak. Ada yang berpendapat hujan yang airnya mengalir. Sabda Nabi nafi'an yang bermanfaat sebagai sifatnya hujan tersebut. Sebagaimana baginda berlindung daripada hujan yang membawa bahaya. Jadi kita tak naklah macam berlaku kat Jeddah baru-baru ni kan. Sebenarnya saban tahun dekat Saudi memang berlaku banjir pun, tapi sahabat kami khabarkan inilah di antara banjir yang paling teruk. Ada beberapa orang wafat juga dalam peristiwa banjir baru-baru ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta kalau kita dapat lihat yang berlaku di Saudi banjir. Kalau dekat Indonesia berlaku gempa bumi pun ada juga yang wafat dan meninggal dunia. Jadi kita berada dekat tanah yang aman. Tidaklah, ialah baru-baru ni pun kita ditimpa hujan lebat sampai banjir. Tapi bersamaan dengan itu setelah beberapa tempoh syukur tak berlaku lagi. Maka saya teringat di dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy. Maka dengan nikmat kita masih dapat makan, dengan nikmat kita berada dalam keadaan aman, Allah pesan apa untuk kita? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka itu terus-menerus menyembah Allah yang merupakan pemilik kepada rumahnya, iaitu Kaabah. Walaupun ayat ni khas untuk Quraisy, tapi dia terpakai kepada kita. So, siapa dia Allah Ta'ala? Dalam surah Quraisy tu Allah Ta'ala kata allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah pemilik Kaabah yang bagi mereka makan ketika mereka lapar, wa amanahum min, dan dialah Allah yang maha baik bagi kita aman dalam keadaan kita ni duk cuak-cuak dan gelisah. Jemaah sekalian, siapa sangka dahulunya Shah Alam, Kelang dan semisalnya jarang-jarang berlaku banjir. Tapi hari ni kita dengar lebat sikit, lama sikit, air mula naik dan semisalnya. Jadi selama mana tempat kita, keadaan kita aman, masih lagi ada makan, kita tak banjir, tak tertimpa musibah banjir dan semisalnya, sepatutnya kita makin dekat menyembah Allah Ta'ala. Macam mana kaedah nak menyembahnya? Dengan keluar menuntut ilmu yang syar'i. Sebab tu malam hari ni kita belajar walaupun yang basic sahaja, doa turun hujan. Tapi saya kira ramai di kalangan kita pun hari-hari hujan pun dia terlepas. Kita ni penuntut ilmu, insya-Allah kita amal. Tetapi sebenarnya tuntutan ke atas kita adalah berdakwah. Bukan setakat amal sahaja. Kita diminta untuk berdakwah kerana dakwah itu juga amal. Sebab tu kita at least sebelum kita wafat, sebelum kita mati, ajar satu dua kawan doa yang basic-basic macam ni. Supaya dia menjadi al-ilmu yuntafa' bih. Kita mati sahaja, ilmu tu diamalkan, dia bermanfaat untuk kita yang berada di dalam kubur. Jelas? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya setiap permulaan mesti ada pengakhiran, ada hidup mesti ada mati. Maka pada muka surat yang ke-291, zikir setelah turunnya hujan. Makna kata bila hujan dah turun tu, sampai waktu dia berhentilah. Tak selamanya hujan itu dia akan turun sahaja. Kalau turun sahaja hujan, maka insan biasanya dia akan cuak dan juga takut. Baik, jadi pun sama juga bila hujan dah turun, doanya tidaklah terlalu panjang meleret-leret.
3 ataupun 4 perkataan sahaja. Jom sebut sama-sama. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. So kalau siapa yang nak baca dengan baris begitu, siapa nak waqaf begitu. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. So dia tak ada isu nak kena bunyi ataupun tak bunyi. Pasal kita bukan nak tilawatul Quran, kita bukan nak baca Quran, kita nak baca doa. So bila baca doa tak adalah dituntut untuk memperjelaskan baris tu. Tambah-tambah kalau nafas kita pendek ataupun tak sampai, okey je. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Okey je, tak jadi masalah pun. Jangan terlalu membebankan diri sampai-sampai kita beratkan diri kita. Walan yushadaddin ahadun illa ghalabah. Kalau kita berat-beratkan diri kita, akhirnya kita akan kalah. Apa maksud kalah? Kita tinggal terus nanti. Tak mau baca dah. Okey. Jadi, datang daripada mana doa ini? Kalau kita dapat lihat, hadisnya datang daripada Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu annahu qala. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani ini, Salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat bersama kami. Dekat mana? Salat as-subhi bil Hudaybiyah. Nabi solat subuh bersama dengan kami dekat Hudaybiyah. So dia ada 2 jenis bacaan, satu Hudaybiyah, satu Hudaybiyah. Cuma ramai yang lebih membacanya tanpa tasydid. Tapi kedua-duanya bacaan boleh dibaca. Hudaybiyah ataupun Hudaybiyah. Okey. Jadi satu pagi Nabi semayang dengan kami dekat Hudaybiyah. Apa yang berlaku jemaah sekalian? Ala ithri sama'in kanat minal lailah. Dan waktu semayang subuh tu terzahirlah kesan hujan turun di malam hari tadi. Maknanya hujan dah berhentilah, dah selesai dah. Ala ithir, hujan turun. Sama kandungan daripada langit tu dia membasahi bumi, dia yang berlaku di malam hari tadi. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Bila dah habis sembahyang, Nabi dah bagi salam, dah selesai solat, Nabi pun aqbalan nas. Nabi berpaling pandang ke arah manusia. Dan ini di antara kita panggil fiqhul imam. Habis sembahyang, dia dianjurkan untuk berpusing menghadap makmum untuk, boleh jadi kalau jemaah dekat belakang tu tak pandai nak baca apa, dia boleh ajarkan. Dan orang-orang pun boleh nampak jari nak kena bergerak. Ni antara dakwah-dakwah yang kita boleh buat lah. Kan? Kemudian kita boleh syarah lah. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Bila Nabi pusing tengok kawan-kawan ataupun tengok sahabat-sahabat Nabi, Nabi kata, kalian tahu tak apa yang Tuhan kalian telah sebutkan? Maka qalu Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka pun jawab, oh Allah dan Rasul lebih tahu. Kami tak tahu apa pun wahai Nabi Allah. Maka Nabi pun kata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di kalangan hamba-hambaku yang berpagi-pagi menjadi orang yang beriman kepadaku, ada juga yang berpagi-pagi denganku dengan keadaan dia menjadi kafir. Jadi na'udzubillahi min dzalik, kita takut. Kita bangun-bangun pagi jadi orang kafir. So macam mana kaedah orang beriman ini? Kata Nabi SAW, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi. Barang siapa yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, maka sesungguhnya hamba-Ku itu telah pun beriman denganku. So dia dah lihat kan hujan tu berhenti, ada asar, ada kesan hujan membasahi bumi, maka kita dianjurkan untuk sebut telah diturunkan hujan ke atas kami dengan kelebihan yang ada di sisi Allah dan juga dengan rahmatnya. Jadi Allah Ta'ala rahmati kita, Allah turunkan hujan. So dengan rahmat dan kasih sayang Allah, fa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Kalau Allah Ta'ala tak sayang, Allah Ta'ala turunkan hujan berterusan dan akhirnya kita semua mati tenggelam. Tapi Allah kata, aku turunkan hujan, cukup waktu aku suruh hujan tu berhenti, dia berhenti, malah tumbuh pula buah-buahan, tanam-tanaman yang berbagai rupa, bentuk dan warna dan serta rasanya. Jadi baiklah. Sebab tu bila kita tengok hujan dah berhenti, tak banjir, kita pun boleh teruskan perjalanan dalam keadaan aman, maka antara ucapan yang sepatutnya kita apa? Ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Maksudnya apa kalau kita tengok kat sini? Hujan diturunkan kepada kami kerana keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak usah sibuk buat jadi TikToker silakan, buat video ke. Kan? Buah lagu kat background belakang ke kan.
Kan kena ada gambar pelangi, cari lagu tajuk pelangi, bubuh sekali. Tak ada manfaat tak? So lebih baik dia ambil gambar ke dia tulis mutirna bi fadlillah wa rahmati, ketika ada orang tengok, oh sekurang-kurangnya dakwah dengan tulisan ni berbekas juga. Nantaklah orang nak kata apa, nama pun muka buku, nama pun status. Kita nak tulis apa, tulislah. Sebab selama mana kita buat kebaikan, memang akan ada orang tak senang hati pun dengan kita. Tenang aja. Nah, tak ada apa yang kita nak cuak-cuak, sebab Allah Subhanahu Wa Taala jaga orang-orang yang niatnya lurus, insya-Allah. Baik, jadi tak cukup dengan itu, Nabi pun kata fadzalika Allah Taala berfirman fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukib orang tersebut dia beriman dengan aku dan dia telah pun mengkufuri bintang-bintang ataupun buruj-buruj. Okey, apa lagi yang berlaku? Wa amma man qala binau'i kadza wa kadza, sedangkan orang yang mengatakan hujan diturunkan kepada kami kerana jatuhnya bintang ini ataupun bintang itu, fadzalika kafirun bih, maka sebenarnya orang itu telah pun berlaku kufur terhadapku, wa mu'minu bil kaukib, maka dia telah pun beriman dengan bintang-bintang tersebut. Akhrajahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Hadis dikeluarkan daripada riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau kita tengok muka surat 292 ni, kita boleh tengok syarahnya adalah, ahlan wa marhaban, saat hujan turun daripada langit fi ithri sama, kata ithri tersebut dengan mengkasrahkan huruf hamzah dan mensukunkan huruf tha, juga dengan memfathahkan keduanya, semuanya merupakan penyebutan yang popular. Boleh je nak sebut. As-sama artinya adalah hujan. Hujan. Ucapannya ketika baginda berpaling, yakni dari solat ataupun tempatnya. Maksudnya bila Nabi habis sembahyang tu, aqbalan nas, Nabi pusing menghadap kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dapat lihat dekat sini, saya tengok pada perenggan yang ketiga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, binau'i kadza wa kadza, kerana jatuhnya bintang ini dan bintang itu. Syekh Abu Amr bin Salah rahmatullahi alaih berkomentar, kata an-nau, nau itu artinya jatuh sendiri. An-nau itu sendiri bukanlah termasuk gugusan bintang, namun kata itu adalah masdar dari kata na'un, najm, yanu'u nau'an, artinya saqata au ghaba, jatuh ataupun hilang. Ada juga yang berpendapat artinya masuk ataupun terbit. Penjelasannya dengar. Ada 28 bintang yang diketahui terbitnya di sepanjang tahun. Dikenal dengan nama tempat turunnya 28 bulan. Setiap 13 malam, bintang itu jatuh. Di antaranya, satu bintang di bahagian barat, seiring dengan terbitnya fajar, dan bintang lain terbit di bahagian timur pada saat yang bersamaan. Kononnya, orang jahiliyah apabila saat itu turun hujan, mereka akan menisbahkan turunnya hujan itu kerana sebab jatuh dan lenyapnya bintang tersebut. Jadi, mereka ingat hujan turun pasal bintang tu pun luruh dan jatuh juga. Jadi sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan Nabi meluruskan jalan kita. Jangan terpedaya dengan kefahaman jahiliyah begitu. Jadi sama ada hujan turun, hujan berhenti, kemarau panjang, hujan lebat, semuanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dengan sebab apa tadi kita panggil gugurnya bintang dan semisalnya. Sama kan macam baru ni gerhana bulan lah kan? Kan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah? Betul tak? Tidak, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda di antara banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani li mauti ahadin au li hayatih. Tidaklah berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari dengan sebab matinya satu jiwa ataupun sebab hidupnya seorang manusia. Faham tak? Jadi makna katanya berlaku gerhana ni bukan kerana ada orang mati berlaku gerhana. Sebab kita dah pernah cerita dah dahulu. Kenapa hal tersebut boleh berlaku? Kerana beberapa hari sebelum berlakunya gerhana matahari ataupun bulan, anak Nabi SAW bernama Ibrahim wafat.
Jadi apa yang berlaku, orang-orang yang berada di sekitar dan di sisi Nabi mengatakan sesungguhnya berlaku gerhana kerana kewafatan anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun terus bagi khutbah, Nabi kata sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha banyak dan maha hebat, dan dia tak berlaku gerhana tersebut kerana hidup atau matinya seseorang hamba. Okey, jelas. Sama jugalah bila hujan turun bukan kerana gugurnya bintang. Baik, selesai dekat sini. Para ulama berbeza pendapat dalam mengkafirkan orang yang mengatakan hujan diturunkan kepada kami kerana jatuhnya bintang ini dan bintang itu. Saya kira dekat Malaysia dia tak popular lah kot kan. Hujan turun kerana bintang ke hujan turun kerana dia ni menyanyi suara tak sedap. Itu mungkin popular sikit. Kan? Jangan menyanyi nanti hujan turun. Boleh tak sebut itu? Katak. Bila katak berbunyi hujan nak turun. Sebab tu juga dimakruhkan bunuh katak. Dimakruhkan bunuh katak atas alasan tu. Faham tak? Masa zaman Nabi Ibrahim, siapa yang tiup api? Cicak. Sebab tu sunnah bunuh cicak. Di antara sebab kenapa katak makruh dibunuh, sebab dia di antara yang menyeru supaya hujan turun. Kan? Jadi jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita kalau nampak katak ni, kalau boleh halau-halau lah. Kan? Kalau berhajat kepada bunuh dengan sekali katok aje lah. Jangan menyakiti lebih-lebih. Ya. Tapi macam tak tahulah ada pahala ataupun tidak. Tapi selama mana dia menjadi pengganggu kita, haiwan yang kita anggap sebagai, apa kita panggil lah? Haiwan perosak. Okey lah nak bunuh. Tapi kalau dia cuma menompang dan semisalnya, kalau boleh halau biasa aje lah. Kan? Makruh. Tapi cicak dia memang sunat. Memang Nabi kata ketika sahabat-sahabat masuk dekat dalam rumah Nabi, dalam rumah Aisyah, ditanya kayu ni buat apa? Maka kata Aisyah, kami menggunakan untuk membunuh cicak. Jelas tak? Jadi Nabi pun sebut kalau bunuh sekali pukulan dapat 100 pahala. Kalau pukul dengan pukulan yang kedua dia makin kurang, pukul lagi dia makin kurang, pukul lagi dia makin kurang. Sebab itu juga Islam ni kan agama salim kan, agama sejahtera. Makna katanya Nabi kata kalau nak bunuh orang fa ahsinul qatlah. Bunuh elok-elok. Kalau nak sembelih, fa'ahsinu dzabaha. Sembelih elok-elok. Sembelih dengan jalan yang paling baik. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita pun berhati-hati dengan ucapan. Kadang-kadang kita tak sedar. Kau jangan nyanyilah, suara tak sedap, nanti hujan turun. Kan? Hati-hati. Sebab hal tersebut mungkin kita anggap sebagai canda dan juga ketawa-ketawa, jenaka. Tapi hal tersebut kadang-kadang kalau dibiasakan akan banyak timbul contoh-contoh yang lain pula. Seolah-olah kita menafikan kehebatan Allah Ta'ala, nak suruh hujan turun, nak suruh hujan berhenti. Baik, tengok dekat sini. Yang pertama, pendapat yang mengkafirkan orang yang mengatakan hujan diturunkan kepada kami kerana jatuhnya bintang ini dan bintang itu menjadi dua pendapat. Yang pertama, orang itu telah pun kafir kepada Allah. Yang mengatakan apa? Hujan tadi turun dek kerana jatuhnya bintang tadi. Okey, orang itu telah kafir kepada Allah, tidak memiliki dasar keimanan dan mengeluarkannya dari Islam. Mereka melanjutkan hal ini seperti orang yang mengucapkan kata-kata itu seraya meyakini bahawasanya bintang-bintang itulah yang melakukan, mengatur dan menurunkan hujan sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian orang jahiliyah. Tapi kita hari ini mungkin taklah kot, tapi orang dahulu tu memang dia beriktikad. Kenapa hujan turun? Pasal dia kata bintang tu ada power. Kalau bintang tu power dia dah habis, dia luruh, hujan pun turun. Kalau siapa beriktikad macam tu, kafir. Ini pendapat yang pertama. Barang siapa yang berkeyakinan demikian, tidaklah diragukan lagi bahawasanya dia telah kafir. Inilah pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama dan itulah zahir hadis. Mereka berkomentar, oleh kerana itu, seandainya dia mengatakan hujan diturunkan kepada kami kerana jatuhnya bintang ini, seraya mereka meyakini bahawasanya hujan itu turun kerana keutamaan serta rahmat Allah, sedangkan jatuhnya bintang itu hanyalah sebagai tanda dan alamat saja, maka ucapan itu tidaklah mengkafirkan. Jelas tak? Makna kata kalau cakap tanpa i'tiqad, tapi mereka lebih berkeyakinan yang turunkan hujan adalah Allah Ta'ala. Tapi dalam waktu yang sama terturun juga bintang tersebut. Ahlan. Ana pernah baca kisah tu, tapi ana tak ingat sumber. Nanti insya-Allah kita cuba kongsi kembali. Ada.
Sebab tu ada dalam kisah ni lah, makna kata tafsir Ibnu Kathir pun ada cerita berkenaan dengan ketika Nabi Ibrahim nak dicampak masuk ke dalam api besar tersebut. Maka cicak tadi tu dia meniup-niup api untuk menyemarakkan lagi api tersebut. Maka sebab itu kita dianjurkan untuk bunuhnya. Adapun berkenaan kata tu saya terbaca juga. Cuma wallahu taala alam sama ada hasan sahih ataupun dhaif kisah tersebut. Ala kullin nanti kita buat rujukan dan kita share kembali. Barakallahu fiik. Itu juga sebahagian di antara perangai-perangai dahulu sampai ke hari ini. Orang Arab sampai hari ini pun kalau hujan turun, siapa kereta yang boleh buka rooftop dia tu, maka dia akan buka. Nak bagi kena hujan dan nak basahkan badan. Sebab dahululah nak turun setahun 10 kali hujan pun susah. Kalau 365 hari tu, nak turun 10 hari pun susah hujan tersebut. Sebab tu setiap hari Jumaat sampailah ke hari ini pun, maka para khatib tak puas-puas akan sebut Allahumma aghithna ghaithan mughithan hani'an mari'an muri'a dan seterusnya mari'a. So nak cerita kepada kita, mereka akan saban Jumaat akan minta turun hujan. Jadi bila hujan tu turun, maka ada asar Nabi akan membasahkan badan Nabi saat hujan tersebut turun. Cuma tempat kita ni hari-hari hujan. Siapa yang antibody tak kuat, maka tak buat pun tak apalah kot. Tapi kalau siapa buat nak amal sunnah, okey aja. Sikit-sikit sudah. Kan? Sebab kita fahamlah kot, zaman sekarang tak sama macam zaman dulu yang udaranya elok, ozonnya bersih dan semisalnya kan. Tapi hari ni kita semua sedia maklum lah. Kita tak hujan ke, udara kita sedikit tercemar. Tak cukup dengan asap lori, kalau kat kedai makan siap ada asap rokok lagi kan. Dia gitu tercemar. Wallahu taala alam, semoga Allah taala hadiahkan buat kita keselamatan dan juga hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Namun mereka masih berbeza pendapat dalam memakruhkannya dan yang jelas hukumnya makruh. Penyebab dimakruhkannya hal itu adalah bahawasanya ucapan tersebut meragukan antara kufur dan selainnya. Lalu akan ada su'zon kepada pelakunya. So, jadi lebih baik tinggalkan. Jangan sebut, rasanya hujan tadi turun pasal bintang tu gugur kot. Hujan tu turun pasal, faham tak? Suara dia tak sedap kot. Ada konsert tu dia menyanyi-nyanyi, hujan turun. Jadi dia kata lagu tu, tak boleh. Walaupun dia i'tiqad, yang turunkan adalah Allah. Tapi hal tersebut makruh. Lebih baik tinggalkan ucapan tersebut. Jadi pelajaran yang paling utama sebenarnya, bila hujan dah turun, kita sebut yang tadi, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau hujan dah berhenti, kita sebut, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Bukan dengan ungkapan-ungkapan yang kita sendiri pun syakwa sangka. Entah ya, entah tidak. Kan? Suara dia ke punca, kata ke, apa ke. Lebih baik kita bagi tahu, mutirna bifadlillah. Allah Ta'ala telah pun membasahkan bumi kita dengan kurniaannya serta dengan rahmat darinya. Baik, pendapat yang kedua, bahawasanya yang dimaksudkan adalah kufur terhadap nikmat Allah. Maka pendapat kedua ni tidaklah mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kerana ia hanya sekadar menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Ini bagi orang yang tidak meyakini bahawasanya bintang-bintang itulah yang mengaturkan turunnya hujan. Penakwilan ini dikuatkan oleh riwayat yang lain dalam Sahih Muslim. Jadilah sebahagian orang ada yang bersyukur beriman dan ada yang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi selesai kita punya perbahasan tajuk yang ke-65 ini, iaitu berkenaan dengan zikir setelah turunnya hujan. Jom sama-sama kita pergi pula kepada tajuk yang berikutnya pada muka surat 293, iaitu doa agar hujan berhenti. Ini pun satu hal juga. Kan? Sebab ada keadaan hujan berpanjangan. Tak berhenti-berhenti. Menyebabkan kita berasa risau. Kami di Hulu Langat, kami ada grup dalam Facebook tu kan, info warga Hulu Langat. Andai kata hujan tu lebih setengah jam je, sehari kalau kita buka aja grup Facebook tu, Facebook page tu, soalan-soalan akan tanya, macam mana kawasan ni, dah naik ke belum? Kalau lebih sejam je, bomba start masuk. Sampai tara tu lah ni, dekat Langat. Jadi, hujan yang berpanjangan ni, benar, kita semua sedia maklum bila hujan turun,
Dia menjadi rahmat, tanda rahmat Allah Ta'ala, dan juga hasil rezeki akan tumbuh. Tapi bila terlalu berpanjangan, kadang-kala hujan tersebut boleh menjadi musibah, menjadi ujian dan juga dugaan untuk kita. Jadinya, doa agar hujan berhenti ini diceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin radhiyallahu anhu qala anna rajulan dakhala yaumal jumu'ati min babin kana bijah al-minbar. Suatu hari, kata Anas bin Malik, ada seorang lelaki masuk ke dalam pintu masjid dan jalan dia masuk tu menghadap mimbar. Jelas? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'im yakhutub, dan di kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dan menyampaikan khutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ima, maka lelaki tadi ni pun berdiri tegak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia pun berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi, mawashi, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah hancur, hasil-hasil kami. Sekejap ya. Harta benda telah pun hancur. Wan qata'atis subul, jalan-jalan pun telah musnah, telah terputus. Hujan lebat lama. Fad'ullaha yughithuna, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Makna kata sebelum ni jalan hancur kerana kemarau berpanjangan. Harta-harta pun rosak, binasa kerana kemarau yang berpanjangan, panas sangat. Tolonglah berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Qala, maka Anas pun berkata, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, Nabi pun angkat dua-dua tangan Nabi ke atas mimbar. Faqala, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. 3 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Di sini kita belajar sebuah hal di antara keutamaan berdoa dengan mengangkat tangan. Bolehlah. Boleh je kalau lepas sembahyang kita nampak ada orang angkat tangan. Okey je. Kan? Jangan kerah berpanjangan. Kan? Sebab boleh jadi lepas main sunat dia betul-betul dia nak berdoa kan. Saya terbaca kan Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu dalam Riyadhus Salihin, kalau siapa yang baca saya share tu, makna katanya dia kata barang siapa mendirikan salat dia telah pun berterima kasih kepada Allah, dan siapa yang mendoakan ibu ayah dia selepas salat dia telah pun berterima kasih kepada ibu dan ayah dia. Jadi maknanya Sufyan bin Uyainah, maka dia bagi isyarat boleh berdoa lepas salat. So relax-relax kita pun tadahlah tangan, janganlah asyik tak angkat tangan. Kadang-kadang kita ni lebih cenderung baru belajar satu bab ni kita tak nak buat dah yang lain-lain. Selama mana tak bercanggah, tak berdosa, layan je. Boleh. Baik, apa yang berlaku dekat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Bagilah kami hujan, turunkanlah kami hujan, turunkanlah kami hujan. Qala Anas, berkata Anas, wallahi wallahi ma nara fis sama' min sahab wala qaza'a wala syai'a. Wa ma bainana wa baina sa'in min baitin wala dar. Demi Allah, kata Anas, saat itu kami tidak melihat adanya awan dan mendung di atas langit. Tidak ada bangunan ataupun rumah yang menghalangi di hadapan kami dengan gunung Sila'. Gunung Sila' ni kita dah pernah syarah dah itu hari sebenarnya. Dia dekat Masjid 7. Siapa nak pergi Madinah kan? Tempat berlakunya peperangan Khandaq. So gunung tu, Jabal Sila' ni dia yang paling dekat dengan Masjid Nabi, dan dia gunung tertinggi yang ada dekat Madinah. Dekat Masjid 7 tu. Biasa musim-musim ni ramai orang pergi Mekah, Madinah, dia buat umrah, maka dia akan dibawa pergi ke Masjid 7. Betul tak Kamal? Tapi tak turun. Lalu aja. Sama macam Masjid Qiblatain. Lalu aja sekarang, tak turun. Kan sebab kenapa sebahagian orang tak dibenarkan turun, ataupun kenapa kerajaan Saudi minta supaya tak turun dekat Masjid Qiblatain ni, pasal ada orang dahulu dia pernah masuk dalam Masjid Qiblatain, kemudian dia sengaja semayang terbalik kiblat. Pasal kita kan sedia maklum Nabi pusing 180 darjah. Daripada depan Nabi menghadap belakang. So sahabat-sahabat follow. Jadi ada orang ni bila dia dengar hadis tu, dia ambil kesempatan tu untuk dia masuk dalam masjid, dia kata aku nak buat macam mana Nabi buat. Tak. Sebab tu kita ada syariat. Bila Nabi dah suruh tukar kiblat tersebut, maka kita dianjurkan untuk ke situ aja. Dah tak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ada orang yang dia buat keras kepala juga.
Sama juga, Akmal bila pergi dekat makam syuhada Uhud tu, masih lagi ada cermin tak? Dekat Uhud tu. Cermin dekat dalam makam tu, ada lagi ke tak ada dah? Ada. Ada. So, cermin tu dia berdebu. Dia jadi menyebabkan orang-orang turis ni, jemaah ni dia kata, Ustaz, kenapa kami nak tengok makam syuhada ni tak berapa nak clear? Debu lah, kenapalah susah-susah ataupun kenapalah dia orang ni pergi letak cermin, dia bukan cermin kaca, dia cermin plastik tu. So bila kena debu tu dia melekat. Kadang-kadang kalau tak dilap tu memang sukar lah nampak dalam. So kita pun kata waktu zaman saya mula masuk belajar masih lagi tak ada cermin tu. Tahun 2007, 2008 tak ada lagi. Tapi saya ingat saya tahun 2009, 2010 mereka letak. Sebab ada di kalangan turis ni ataupun jamaah ni dia gulu. Ada yang campak duit, ada campak surat. Faham tak? Kena yang barangai tak apa-apa campak benda-benda yang terlarang. Jadi sebab itu mereka pun letak. So dia orang kata Wahabi ni semua benda tak boleh. Dia bukan isu boleh tak boleh. Kita punya perangai tu pelik dan mengarut. Ada yang paling saya wallahi saya tengok dekat apa Bukit Orang Jodoh. Apa nama tempat tu? Jabal apa? Jabal Rahmah lama tak pi kan. Kalau pi pun memang duduk kat bawah ajalah kita kan. Kita tak adalah beria nak suruh orang panjat kita pun tak panjat lah. Saya tengok ada satu jemaah saya ni siap dengan sudu dengan cangkul kecil. Dia duduk kat tepi bukit tu dia korek tanah, korek. Dia letak sesuatu kemudian dia pun kambuh semula. Waktu naik ke atas bas tu saya perasan makcik tu, saya kata makcik awak yang tanam sesuatu saya nampak tadi. Dia kata tak nampak ke? Dia kata dia kata sebenarnya anak saya tak menikah lagi Ustaz. Jadi saya tanam hajat saya dekat Bukit Jabal Rahmah ni. Semoga senang dapat jodoh. Tak kurang juga ramai yang pergi ke Jabal Rahmah tu siap tulis saya dan isteri was here. Nak buat apa tulis was here ni? Faham tak? Allah Maha tahulah kita kat mana pun. Faham tak? Lebih malang lagi sebelum COVID, sebelum PKP 2019 yang saya sempat pergi tu 2018 2019 ada orang solat menghadap Jabal Rahmah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah macam mana sekarang? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tak bolehlah lagu tu. So ini kenapa cerita ni sampai ke sana pasal Jabal Silak ni. Faham tak? So Jabal Silak ni bukit yang paling dekat dengan Masjidin Nabawi dan antara gunung yang paling tinggi di sana. Baik, apa yang berlaku? Bila Nabi doa begitu, kami lihat di antara kami dan juga Jabal Silak ni tak ada awan, tidak ada mendung. Lalu setelah Nabi baca doa tersebut, qala fatala'at min wara'ihi sahabatun mislu tursi falamma tawassatis sama intasharat summa amtarat. Qala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan. Apa yang berlaku? Setelah itu, datanglah awan dari arah belakang kami. Setelah awan itu berada di tengah-tengah langit, awan itu pun menyebar. Kemudian turunlah hujan. Demi Allah, kami tidak lagi melihat matahari selama seminggu. Hasil doa Nabi tadah tangan. Hasil permintaan lelaki tadi, Nabi doa, Allah Ta'ala makbul dan mustajabkan. Seminggu hujan tak berhenti. Langat hari itu banjir, 3 hari hujan. Macam tsunami. Ingatlah Syahir datang pukul 5 petang tu, Ustaz Syimi datang telefon hantar air soya apa semua tu. Memang kenangan lah. Kan? Jadi makna katanya bila lalu tu tak sangka kayu balak dalam rumah. Betul. Kereta terbalik. Motor entah hilang entah ke mana. Yang paling syahdu saya live tengok orang panjat atas pokok atas bumbung rumah tau. Tolong. Nah, macam mana? Yang saya nampak lagi dengan mata kepala saya ni, dalam longkang tu air yang berlalu deras tu, ular sawa bergulung-gulung, tak boleh kawal diri. Tengok, sampai tahun ni punyalah lajunya air hujan tersebut yang Allah Ta'ala turunkan selama 3 hari, tambah pula dam dibuka, tambah pula kepala air turun. So ini di antara hal yang berlaku. So apa yang terjadi selepas seminggu hujan tak berhenti ni? Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'atil muqbilah. Minggu depan hari Jumaat pula. Kawan tadi itu pun masuk semula. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'im yakhutub. Nabi sedang berdiri, Nabi sedang bagi khutbah.
fastaqbalahu qa'ima. Dia pun menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya Rasulullah, kali ini harta kami betul-betul binasa, jalan-jalan telah pun rosak dan terputus. Fada'allah yumsikuha. Tolonglah doa kepada Allah semoga Allah berhentikan hujan ni, Allah tahan hujan ni. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Nabi pun angkat tangan, Nabi pun berdoa. Thumma qala. Inilah doa yang kita tengok dalam muka surat 291 ini. Cuba sebut sama-sama. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butuni al-awdiyati wa butunil awdiyati wa manabatis syajari. Okey. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa manabitis syajar. Sebut sekali lagi, wa manabitis syajar. Maksudnya apa? Nabi pun angkat tangan, Nabi pun berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan sekitar kami, bukan untuk merosakkan kami, wala alaina. Allahumma alal akam, ya Allah, turunkanlah hujan di dataran yang tinggi, wadh-dhirab, bukit bukau, wa butunil audiyah, ke perut-perut lembah, wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi ini yang Nabi SAW doakan agar hujan berhenti ataupun beralih arah. Jadi apa yang berlaku? Faqala fanqata'at, maka berhentilah hujan tersebut. Wa kharajna namshi fi syams, kami pun keluar dalam posisi adanya matahari. Yang sebelumnya ini kalau hujan saja memang mendung sajalah. Kan? Jadi setelah Nabi berdoa, hujan pun terhenti, terpotong, maka kami boleh berjalan di bawah cahaya matahari. Qala Syarik, berkata Syarik, fasa'altu Anas bin Malikin, aku bertanya kepada Anas, ahwar rajul awal, itu ke lelaki yang bertanya tadi itu. Qala la adri, Anas kata aku tak tahu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, so malam hari ini sebagai kesimpulan sebelum kita berhenti, ustaz yang kita kasihi pun dah sampai, hafizahullah ta'ala. Makanya kita belajar 3 hal. Doa turun hujan, doa ketika hujan berhenti, dan juga doa agar hujan berhenti. Yang saya kira dalam seminggu di tempat kita ni at least mesti sekali berlaku. Hujan turun, hujan berhenti, dan kadang-kadang kita berharap agar hujan tersebut berhenti. Ataupun setelah turun hujan tu apa bacaan kita nak kena baca. Doa turun hujan? Bun, setelah hujan? Mutirna bifadlillahi warahmatihi. Dan ramai-ramai sebelum kita berhenti baca doa agar hujan berhenti. 1, 2, 3. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Baik, jadi moga-moga kita dapat kebaikan atas pertemuan pada malam hari ini. Fa insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung pada tajuk yang baru, iaitu doa ketika melihat bulan sabit. Wallahu taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah taala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.